Abang Ji, meraja main Abang Ji. Yes. Kita berkenaan dengan isu yang mana saya rasa semua rakyat Malaysia dah tahu dah. Sebelum saya pergi topik utama saya pada malam ni, yang ingin saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, kita pun dah tahu beberapa banyak tersebarnya surat-surat kelulusan daripada MITI, yang mana Menteri MITI sekarang ni adalah Azmin Ali. Yang mana kita boleh nampak kelulusan yang diberikan kepada kilang-kilang yang bagi saya tak perlu pun, yang tak perlu pun beroperasi ketika time PKP ni, ketika time total lockdown ni. Boleh nampak tak tu? Waalaikumsalam. Yes, Ben Mi. Yes, ni kita punya brother Ben Mi pun ada sekali ni. Alhamdulillah, terima kasih Ben Mi. Waalaikumsalam ya. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti mana yang kau boleh nampak tadi, posting sindiran yang kita boleh anggap daripada Datuk Seri Ismail Sabri selaku menteri yang bertanggungjawab dalam MKN, yang mana beliau mesti mengatakan saya dah tutup pintu depan. Jadi korang faham-fahamlah apa maksudnya daripada Datuk Seri Ismail Sabri, yang mana setelah dia dah umumkan total lockdown, tetapi telah digunakan kesempatan itu oleh daripada pihak MITI, Menteri MITI, daripada Azmin. Boleh nampak Dan apa saya dapat tadi berkenaan dengan kelulusan daripada bagi fashion show, syarikat-syarikat yang fotografer dia tak ada kepentingan pun sebenarnya. Untuk apa mereka ni dibuka, kan? Jadi itulah dia. Macam Datuk Seri Ismail Sabri cakap tadi, saya dah tutup pintu depan tetapi ada yang keluar ke pintu belakang. Itulah dia masalahnya tuan-tuan dan puan. Nak bukan pasal apa dah nampak ada, tapi yang membuatkan kita marah apabila menteri-menteri, saya bukan nak sebelahkan sesiapa, tidak, apabila menteri-menteri macam Datuk Seri Sabri, Pengarah Kesihatan kita, Menteri Kesihatan kita, dia orang ni berani ke depan. Walaupun menerima kecaman, menerima ketrikan daripada rakyat, tetapi berkenaan dengan MITI ni, kepada Azmin Ali ni, langsung tak nampak batang hidung. Menyuruh saja, hanya bagi tahu apa? Bagi kertas pelepasan saja, pelepasan. Sama juga dengan Menteri Pendidikan. Boleh nampak Menteri Pendidikan, besok dah nak sekolah baru buka, barulah besok konon-konon jadi hero, okey macam ni. Tapi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak kesannya pada anak-anak kita ni, yang dah tak sekolah berapa lama dah ni. Adakah dia ambil berat, adakah dia cuba memperbaiki sistem pembaikan sistem pendidikan negara kita, malah ditekannya cikgu-cikgu ni ditekan ni pula, kan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian. Sebelum saya pergi, macam saya cakap tadi, pergi topik utama kita berkenaan dengan moratorium ni, kan? Jadi kita sentuh sikit isu berkenaan dengan mana sindiran daripada Datuk Seri Ismail Sabri. Dia buka pintu, dia tutup pintu depan, ada orang buka pintu belakang. Itulah dia Datuk Seri Azmin Ali. Konon-konon je lah, kan? Yang konon-konon pasal apa benda dia tersebar banyak dah. Berkenaan dengan semalam kilang arak dekat kilang Kasbek yang dekat tepi jalan Batu Tiga ni. Apakah kepentingannya kilang ini dibuka? Apakah kepentingannya tuan-tuan puan? Hai. Apakah kepentingan dia? Kita bukan nak menafikan hak sesiapa, tidak. Tetapi kenapa kilang arak ni dia ada kepentingan yang harus dibuka? Kenapa? Begitu juga dengan syarikat-syarikat lain ni. Dan saya dapati tadi dalam tabloid akhbar 95,000 yang mana kilang-kilang ataupun sektor-sektor yang tak sepatutnya yang tak sepatutnya dioperasi telah diluluskan beroperasi oleh Kementerian MITI ni. Inilah dia masalah tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Dah boleh nampak dah. Kita bukan pasal apa tuan-tuan dan puan-puan. Benda ni bukan pasal kita nak balun diorang ke tidak. Kalau kau buat benda betul, kita sokong. Tetapi kalau kau orang buat benda tak betul, kita balun depan-depan. Jangan bagi muka. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan apa yang kita nak sentuh pada malam ini adalah berkenaan dengan moratorium, yang mana baru-baru ni saya baca tadi, kerajaan tak boleh nak paksa pihak bank, pihak bank tak boleh nak bagi sangat, ada syarat-syarat dia semua, tak boleh nak bagi macam mana PKP 1 yang dulu, tuan-tuan dan puan. Kau boleh nampak. Jadi kita nak tanya dekat sini lah. Sekarang ni kita memang tengah sukar nak hadap benda ni. Boleh nampak tuan-tuan dan puan, baru nak hidup sekejap, tiba-tiba kena lockdown balik. Dan tapi dah kena lockdown tu bukannya semua sektornya tutup, kan? Ada pula sektor-sektor yang tak sepatutnya terbuka, yang sepatutnya tutup. Tapi itulah yang dibukanya. Oleh siapa? Oleh Azmin Ali. Inilah dia, kan? Kita sebut je nama, tak ada masalah. Paling kuat pun ada je orang datang jemput saya nanti, tak ada masalah, kita pergi. Kan? Inilah dia. Sekarang dia tak boleh tahan dah. Sekarang zaman kata apa, memang tak boleh nak terima tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Satu lagi saya nak cerita lah, baju saya nampak baju lawa ini baju baru saya lah, baru buat tadi. Nampak? Kan? Sendiri baca lah, boleh nampak
Jadi tu tuan-tuan puan. Kalau kita cerita berkenaan dengan moratorium ni, betul. Ada ramai yang cakap tak boleh lah. Sekarang tuan-tuan puan, yang terkesan je berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang ni adalah golongan-golongan mereka yang tangga gaji dia 5,000 ke bawah. Kena faham tu. Kena faham. Jadi pasal apa tuan-tuan? Kenapa rakyat perlukan moratorium? Pasal apa? Walaupun tak semua sektor-sektor ni yang dibuka, ada juga yang terkesan dengan masih lagi mahalnya menganggur, dengan masih lagi yang dengan gaji separuh, yang gaji yang dipotong pasal apa COVID ni apa semua. Jadi apa yang kita harapkan sekarang adalah Aisinah ataupun pengeluaran duit KWSP kita tuan-tuan. Itu yang kita harapkan. Jangan cakap bagi alasan macam-macam. Kalau dulu kau masa KWSP pertama dulu, Aisinah 1 dulu, macam-macam alasan kau bagi. Last kau lepaskan juga. Pasal apa nak hul-hul? Jadi tuan-tuan puan, ini kita cerita selepas. Ini baju ni cantik ni. Cantik baju ni. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan, kita cerita kehidupan selepas menghadapi COVID-19 ni, selepas lockdown ni. Jadi sekarang kita tengah hadapi lockdown. Bank tak bagi. Macam mana pun hutang kena bayar. Macam mana pun hutang kereta, hutang rumah, semua kena bayar. Jadi selepas habis lockdown ni tuan-tuan dan puan, orang yang kena tanggung semua ni nak kena hadap dengan panggilan daripada pihak bank, panggilan daripada tukang tarik kereta, tukang nak lelong rumah, semua kena hadap. Jadi dekat mana nak dapatkan duit-duit ni semua? Jadi kat mana mereka ni nak dapatkan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita minta sekarang adalah bantuan kewangan, iaitu daripada KWSP, Aisinah. Ini saya cerita bagi mereka yang mencarum, tuan-tuan dan puan-puan, yang mencarum. Itu je, itu yang kita nak. Pasal apa? Kalau kerajaan gagal untuk memujuk pihak bank untuk melepaskan moratorium ni, untuk membantu rakyat yang mana terkesan sekarang ni, apabila kau buat total lockdown, so macam mana? Jadi ini yang menjadi persoalannya sekarang tuan-tuan dan puan. Sekarang boleh ceritalah, gini kita semua duduk kat rumah, yang mana kena lockdown ni, yang mana company-company kena terpaksa tutup, you all tak boleh datang kerja, you all punya gaji kena potong separuh, kena tunggulah, terfikir ni. Lockdown ni tuan-tuan dan puan, dia fasa 1. Maknanya kalau fasa 1 dia akan fasa 2, fasa 3. Sekurang-kurangnya bagi saya lah, kalau tanya saya boleh bajet minimum 6 minggu. 6 minggu tuan-tuan dan puan. Kalau benda tu terjadi, kalau tak terjadi, alhamdulillah. Sekarang hari ni pun kes dah berapa? 7,000 lebih, tak salah saya tadi kan. Lebih kurang. Sampai bila kita nak macam ni? Jadi selepas lockdown pula, kita pergi kerja, orang datang tarik kereta. Selepas lockdown pula, kita pergi kerja, orang datang suruh atau lelong rumah. Jadi masalah. Jadi untuk menyelesaikan perkara-perkara macam ni tuan-tuan dan puan, lepaskan 10,000 daripada pencarum. Itu saja. Dalam masa 10,000 tu, bolehlah sampai dalam masa 3 bulan untuk bayar hutang-hutang tertunggak. 10,000 tuan-tuan dan puan. Ini je tuan-tuan, ini saja peluang yang kita ada. Jadi kita harapkan. Tapi yang satu lagi masalahnya, yang saya geram kat sini, adalah suara-suara ni, ahli-ahli parlimen yang ada dekat parlimen, dekat Dewan Rakyat, yang sibuk melalak-lalak tu. Itulah dia. Tu rumah tak ada tong gas. Okey, insya-Allah nanti saya hantar bang macam mana bahayalah tu rumah tak ada tong gas pa. Jangan pak, jangan. Okey, hanya ini kita punya Haji Muhammad Zafrullah ni, inilah dia. Dia salah seorang okey. Itulah. Sampai bila tuan-tuan puan? Jadi duit KWSP ni tuan-tuan puan, ini adalah peluang untuk bantuan kecemasan untuk rakyat. Jadi saya balik, saya dah dapat balik dah. Tadi dah lupa. Kawan saya kacau, dia sedang masuk balik. Berkenaan dengan ahli-ahli parlimen. Mana suara-suara mereka dia pergi? Inilah dia tuan-tuan puan. Saya nasihatkan dan saya ingatkan kepada tuan-tuan puan, korang nilai dan korang tengoklah ahli-ahli parlimen yang mana bersuara tentang isu rakyat sekarang ini. Semuanya orang kata apa, boleh dikatakan hampir 99% diam. Dan saya tak nafikan, ini bukan nak memuji, tetapi ini adalah kenyataan. Kau boleh nampak 2-3 ahli parlimen saja yang sekarang ini sibuk berkenaan dengan isu rakyat. Kenapa? Mana pergi suara-suara ni yang menjerit-jerit dekat dalam parlimen tu untuk apa? Inilah dia sebenarnya. Diorang ni menjerit tak ada apa pun, sekadar kata apa, nak tunjuk gah. Pasal apa? Bila dah dapat jawatan tu, kenalah tunjuk sikit gah-gah macam tu kan. Itulah dia tuan-tuan puan. Kan? Jadi apa yang kita harapkan pada pihak kerajaan, kalau kau dah tak boleh nak bantu, kalau kau tak boleh nak bantu rakyat dari segi untuk melanjutkan moratorium ni, bantu rakyat dengan meluluskan KWSP Aisinah 2. Kan? Betul sekarang ni, sekarang sistem dah ada. Sistem dah ada. Jadi daripada lamanya yang mereka yang apply daripada tu semua dah ada. Dah semua data dah cukup dah. Jadi kau tinggal reset balik dan terus
Luluskan balik. Untuk pengeluaran kedua 10,000. Tak payah syarat apa semua, lepaskan macam tu je. Bagi mereka nak menanggung hutang kereta, hutang rumah. Bagi golongan-golongan ni tuan-tuan perempuan. Ini sebenarnya, kan? Ini yang kita minta. Kita tak minta bukan duit, kita bukan minta subsidi lagi dah. Kita bukan minta bantuan prihatin khas apa semua dah. Kan kita minta duit kita sendiri. Kan, jangan. Jadi kerajaan kena itulah saya cakap. Jadi kerajaan kena peka lah dalam perkara macam ni. Janganlah bila janganlah cakap kita tak boleh kontrol bank. Itu yang kenyataannya dibuat oleh Tengku Zafrul, Menteri Kewangan. Kita tak boleh nak paksa bank. Senang je korang cakap macam tu. Habis kita orang ni, rakyat ni macam mana? Selepas ni kita nak kena hadap orang yang take kereta ni, orang datang nak jual lelong, nak kunci pagar rumah ni, macam mana? Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata 100 orang, mungkin 30 orang, 40 orang ni terkesan, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh nampak banyak macam-macam video keluar sekarang ni yang menangis, kereta nak kena tarik apa semua, tuan-tuan dan puan-puan. Sedih tau, jangan main-main. Kan? Bila time pilihan raya, pandai pula kau mujuk-mujuk tu, saya cakap tuan-tuan dan puan. Ini saya hasut. Ni saya hasut tuan-tuan dan puan-puan. Besok kalau time pilihan raya, datang calon-calon ni semua ni, kalau tak kena pada mata dia, tak kena pada muka dia, apa yang dia buat sekarang, kita ludah meramai tuan-tuan dan puan-puan. Halaukan dia balik. Inilah dia yang berlaku sekarang tuan-tuan dan puan. Bila time nak mengundi, masa tu lah kau datang sujud apa semua, panggil cium kaki tuan-tuan dan puan. Itu diajar oleh parlimen yang macam ni tuan-tuan dan puan. Boleh nampak semua diam, baik daripada parti-parti mana sekalipun dalam Malaysia ni tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan nilaikanlah sendiri. Apabila dekat dalam parlimen bukan menyalak melalak macam anjing tuan-tuan dan puan, bergaduh bergasak apa semua. Tetapi bila dalam isu rakyat ketika ni, tuan-tuan boleh nampak siapa yang bersuara. Tuan-tuan fikirkanlah sendiri. Fikir tuan-tuan puan-puan. Pasal apa saya bercakap pasal ni? Pasal apa? Ini adalah hak rakyat berkenaan dengan KWSP ni tuan-tuan puan-puan. Okay? Mungkin sebelum Datuk Seri Najib telah usulkan, jadi mungkin kali ni kita minta usulkan lagi, lanjutkan lagi. Jangan risau, tak payah nak pening-pening, nak pergi beratur-beratur, tak payah. Semua permohonan dah ada dalam sistem. Jadi kau lepaskan saja 10,000. Lagi senang. Itu saja tuan-tuan puan-puan. Itu saja. Itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Yes, banker jaga banker bersedia. Betul. Kan? Bagi mereka yang tak ada KWSP, itu kerajaan boleh tentukan macam mana. Fikirkan cara macam mana nak bantu kewangan mereka ni. Tak apa. Kalau kata duit tak cukup, tak apa. Okey, untuk KWSP, pencuri KWSP dah dapat kan? Okey, 10,000 cukup. Bagi pula mereka yang tak ada pencari KWSP. Yang itu kau bantu pula. Baru fair. Kita nak macam tu, tuan-tuan puan. Ini yang kita minta. Tapi sedihnya, apa yang kita nampak sekarang, kerajaan sekarang ni, apa yang dia buat, dia sibuk dengan benda-benda kata apa, nak jaga ahli-ahli parlimen ni supaya takut sekiranya parlimen bersidang pada bulan 8 atau 9 nanti, maka akan hilanglah majoriti. Sepatutnya dia kena fokuskan ni. Fokuskan tentang macam mana nak sentikan sebar hentikan penularan COVID-19 ni. Itu yang pertama. Dan yang kedua, macam mana nak bantu rakyat ketika total lockdown ni. Kan? Ini yang patut. Jadi saya tu cakap, tuan-tuan dan puan-puan, nilaikan sendiri. Kalau dulu nak kata abah kau, kali ni betul-betul jangan terpengaruh. Kita minta, kan? Ini masa kau. Dulu masa Barisan Nasional memerintah, macam-macam korang cakap, kan? Macam-macam korang cakap. Lepas tu masuk pula Pakatan Harapan, macam-macam korang cakap. Korang bergaduh sama sendiri, lala keluar PN. Sekarang kau hadap. Ini tanggungjawab korang sebagai kerajaan. Korang kena terima dan korang kena laksanakan. Kalau rasa dah tak boleh, serah saja jawatan tu, pergi jumpa dengan tuanku yang Tuan Agong, bagi tahu, senang cerita. Menghadap dengan tuanku. Sembang habis semua. Buka habis semua. Tak boleh dah ada apa-apa. Biar tuanku yang tentukan sekali lagi. Ini kau lockdown rakyat kau biarkan macam ni saja. Kita bukan cerita pasal sekarang. Kita cerita selepas lockdown. Selepas lockdown, tukang-tukang tarik kereta dah tunggu depan rumah. Kunci rumah ni nak kena lock. Tak fikir lagi tu. Bil api, bil air nak kena potong selepas ni, tuan-tuan puan-puan. Jangan main gila-gila, tuan-tuan puan-puan, benda-benda macam ni. Lepas tu yang kita geram, tuan-tuan puan-puan, mana pergi suara ahli-ahli parlimen yang sibuk konon-konon nak berjuangkan hak rakyat, memperjuangkan ni apa, rakyat sampaikan ni lah apalah, rela mati pasal rakyat apa semua. Mana korang pergi? Mana korang pergi? Suara saya ni hanya sampai dekat sini saja, tuan-tuan puan. Kan? Tetapi suara ahli parlimen ni jauh lebih boleh pergi. Desakan kepada ni. Kalau sekarang ni dalam kerajaan ada sekarang ni adalah UMNO. Adalah UMNO, adalah PPBM, adalah PAS. Ni mana pergi? Suara-suara DAP ni mana pergi? Suara-suara PKR ni mana pergi? Amanah mana pergi? Mana suara-suara ni pergi? Ahli-ahli parlimen ni mana pergi? Perjuangkanlah hak rakyat. Itu yang kita nak. Jadi bila nampak sangat bila ni kau lebih pentingkan peribadi kau lebih pentingkan parti kau daripada kau pentingkan rakyat.
Jadi saya seru kepada semua rakyat Malaysia, sampai masa kita hukum cukup-cukup mereka ni tuan-tuan puan-puan. Kita hukum cukup-cukup. Jangan bagi muka lagi dah. Kerana apa sekarang ni rakyat memang dalam keadaan tertekan. Boleh nampak berapa ramai kes bunuh diri disebabkan tertekan. Itu yang masuk dalam berita, itu yang masuk dalam paper. Belum lagi yang keluar ni, bergaduh sana sini, macam-macam. Rakyat mudah tertekan tuan-tuan puan-puan. Jadi saya selaku pergerakan pemuda UMNO Kota Raja, saya cakap sebenarnya betul saya orang UMNO. Kalau tak betul pemimpin atasan saya balon. Besok kami akan mengagih-agihkan bantuan-bantuan untuk mereka yang terkesan disebabkan lockdown ni. Jadi saya harap juga kepada NGO-NGO, dia juga kepada badan-badan parti yang lain, tolong bantu rakyat, wakil-wakil rakyat, tolong bantu kawasan korang. Tengok siapa. Jangan kira dia parti mana, jangan kira dia bangsa apa siapa pun dia. Dan kalau dia susah, dia memerlukan, bantu. Itu yang kita nak. Ini kau kira-kira pula orang ni parti ni boleh, orang ni parti tak. Jangan kira. Sekarang bukan masa ni pasal parti tuan-tuan puan-puan, tetapi masa ni untuk bantu rakyat. Bantu rakyat. Itu yang kita nak sebenarnya. Kalau moratorium ni kau tak boleh nak buat apa, kau carilah jalan lain. Senangnya kau bagi jawapan macam tu. Senang je kau fikir tak berapa ramai rakyat Malaysia ni yang gaji bawah RM5,000. Lepas tu nak kena bayar sewa rumah, nak kena bayar sewa duit kereta, nak bayar duit apa, macam-macam. Komitmen. Bukan kata ukur baju badan sendiri, tapi komitmen. Kita pun tak jangka benda ni jadi macam ni. Jadi apa guna KWSP ni? Masa ni dah keluarkan lagi. Kalau sebelum ni kali pertama tu susah sangat nak keluar pasal perkeliruan data apa semua. Jadi sekarang dah ada data semua dah cukup, lengkap. Kau just lepaskan saja. Tak ada alasan lagi kau nak kata kalau tak ada. Lepaskan saja. Dalam keadaan macam ni, hari ni hari kedua tuan-tuan puan. Hari kedua. Besok hari ketiga kita ada 13 hari lagi tuan-tuan puan. Kita ada 11 hari lagi untuk menghadap lockdown ni. Hari ni hari ketiga, mungkin masih yang boleh bertahan. Bagaimana pula besok hari kelima keempat? Pakir-pakir miskin, golongan-golongan asnaf yang tak mampu, yang makan kerja hari tak boleh nak kerja apa semua. Kita tak tahu. Jadi benda-benda macam ni kita kena fikir. Rakyat kena kerajaan kena fikir di situ. Janganlah baru-baru ni kata konon-konon nak potong gaji menteri. Nak potong gaji menteri katanya. Tapi apabila saya dapat satu list, katakan gaji menteri-menteri ditangguh. Apa benda ni? Apa kebenda yang kau buat ni tuan-tuan puan? Boleh nampak kerajaan sekarang. Saya terpaksa cakap macam ni tuan-tuan puan. Tak boleh buat apa. Dan kita bersuara untuk kata apa? Inilah dia. Pasal apa wakil rakyat tak nak bersuara? Wakil rakyat semua diam. Nak jaga kursi, nak tunggu deal daripada tepi. Kau nak tak kau tim dengan aku? Nak tak sokong aku? Sokong aku bagi kau puan-puan ni berapa. Jadi wakil rakyat semua mulut dah diam. Dah kena swap. Tak ada maruah punya wakil rakyat. Binawai betul, geram lah saya buatnya. Saya nak maki tak boleh, berdosa kan. Tapi inilah dia. Cakap-cakap lebih-lebih kan. Tak boleh tahan. Saya sebagai seorang rakyat kan, tak kisahlah siapa pun yang dekat atas tu. Tapi kalau tak betul, kita kena tegur. Tapi kalau dah macam ni caranya, kau buat benda ni keputusan korang je, korang memang selesa lah dekat atas kan. Allowance diorang tuan-tuan dan perempuan banyak. Allowance transport, allowance rumah, bil api, bil air, semua free. Diorang goyang kaki saja. Goyang kaki saja tuan-tuan dan perempuan. Lepas tu kau umumkan total lockdown. Kita ingatkan lockdown ni 2 minggu yang kita harapkan ni, lockdown ni tutup habis. Tetapi macam mana Datuk Seri Ismail Sabri cakap tadi, dia tutup pintu depan, Azmin Ali buka pintu belakang. Habis semua. Macam-macam dia bukanya. Miti apa semua ni macam-macam dia buka. Benda-benda yang tak ada kena-mengena, yang tak sepatutnya buka, dibukanya. Pasal apa tuan-tuan puan? Ini kita nak tahu. Pasal apa? Pasal apa? Okey, kita baca Luqman Syakban. Saya kerja jaga gaji baru 900, banyak benda nak kena bayar. Rumah, air, api, susu, anak sedih, rasa job lain dah tak boleh buat. Boleh nampak? Kan? Inilah dia tuan-tuan puan, ini keluhan rakyat. Tu saya cakap kepada mereka yang sedang menonton video saya ni dan akan menonton video saya ni, okey, anda fikirkanlah sampai masa kita ajar tuan-tuan dan puan, ahli-ahli parlimen ni, kita minta tuan-tuan dan puan-puan ahli-ahli parlimen kawasan kita ni keluarkan suara, desak kerajaan, laksanakan ICNA 2 tu. Tak perlu risau, data dah ada, kau just on saja, kau just follow saja data yang pertama. Apa masalah?
Kan? Apa masalah dia? Apa alasan lagi kau nak bagi? Bila kita minta, oh bank tak boleh bagi. Bank tak boleh bagi tak apa. Kau paksa bank. Oh kita tak jaga bank. Bank kita tak boleh nak paksa. Oh macam tu pula. Oh koyak lah macam ni tuan-tuan dan puan. Yang jadi mangsanya rakyat. Saya cakap macam ni tuan-tuan dan puan bukan pasal apa. Hari ni kita boleh sembang. Esok lusa selepas habis lockdown, kalau kata 2 minggu lah lockdown ni. Kalau tiba-tiba dia tarik sampai sebulan lebih besok tuan-tuan nak pergi kerja, tiba-tiba keluar surat RO, kereta dah kena ketarik, rumah dah kena lelong, api air nak kena potong, lepas tu duit pun tak ada dalam poket. Pasal apa? Gaji kena potong setengah. Lepas tu ada yang kalau gaji hari tak dapat gaji. Macam mana tuan-tuan dan puan? Boleh fikir. Jadi inilah dia sebenarnya yang saya harapkan kepada pihak kerajaan. Tolong nilaikan balik dan tolong kaji balik. Itu je yang kita minta. Ini suara rakyat. Jangan sibuk kau laungkan hidup rakyat kan. Kali ni tuan-tuan dan puan, saya cakap bukan saya cakap kosong. Kalau kata saya dengar lagi mana-mana ahli parlimen hidup rakyat, aku sepak dia nanti tuan-tuan dan puan. Kita ludah ramai-ramai muka ahli parlimen ni tuan-tuan dan puan. Hidup rakyat, tetapi dalam isu ni korang diam. Hanya segelintir sahaja yang tak payah saya sebut nama. Korang tahu siapa yang selalu ketengahkan isu rakyat ni, korang fikirlah sendiri. Kalau saya cakapkan kata saya bias pula kan. Jadi korang fikirlah sendiri siapa. Bila kita nampak dekat dalam dewan tu melalak-lalak. Bertekak-tekak, konon-konon dia lah hebat, dia lah juara dalam berdebat apa. Tetapi dalam isu rakyat masing-masing jadi bisu. Jadi bisu. Jadi pengecut, penakut. Itulah dia. Duduk dekat rumah. Kan? Apa yang dia buat kita pun tak tahu. Bila rakyat datang nak mengadu masalah, hilang, tutup pintu. Berapa banyak pejabat-pejabat DUN, himat masyarakat yang buka sekarang ni, boleh nampak. Boleh kira. Kalau ada tutup, buka. Kalau ada tutup tu, tunjukkan gambar. Kalau ada buka, tunjukkan gambar. Kita nak tengok. Inilah dia tuan-tuan dan puan. Politik sekarang. Ahli parlimen, wakil-wakil rakyat, ibaratkan seperti bangkai hidup. Inilah dia. Tuan-tuan dan puan-puan ingat perkara ni kita jangan lupa apa yang diorang buat dekat kita ketika apa yang kita hadap sekarang ni tuan-tuan dan puan. Kalau kepada petasuk politik di luar sana, korang aku tak nak kata apalah. Korang terima je lah. Inilah dia. Apa yang berlaku sekarang ni kita nilaikan, kita tunggu saja besok tuan-tuan dan puan. Kita tengok kalau tuan-tuan dan puan-puan duduk kawasan mana, siapa yang perlu anda tuan-tuan pun undi, siapa yang tuan-tuan perlu kekalkan, tuan-tuan nilaikan sendiri. Ini saya hasut tuan-tuan dan puan. Fikir sendiri tuan-tuan dan puan. Jangan pasal taksub politik, benda yang salah kita betulkan, benda yang betul kita salahkan. Salah tetap salah tuan-tuan dan puan. Jangan bagi muka kita langgar tetap langgar. Itu je tuan-tuan dan puan saya ingatkan. Saya terpaksa cakap macam ni tuan-tuan dan puan pasal apa saya sendiri pun terkesan. Kawan-kawan saya sama terkesan. Sekeliling rakyat dalam kawasan semua terkesan. Tetapi mana pergi suara wakil-wakil rakyat ni? Sepatutnya mereka ni lah, ketika inilah mereka ni lah orang kata apa, bersama-sama mendesak kerajaan. Kalau tekanan daripada wakil-wakil rakyat, saya rasa perkara yang apa yang kita minta mesti jadi tuan-tuan dan puan. Kalau dah kita ada 222 bahagian parlimen. Kalau kata 100 orang ahli parlimen pun bersuara tentang isu tentang pengeluaran KWSP pun semua, saya rasa benda tu jadi tekanan tuan-tuan dan puan. Tetapi tidak apa-apa. Hanya orang kata apa, selamatkan diri saja. Apa yang kita tanggung inilah rakyat juga yang akan tanggung. Rakyat juga. Saya tak ada kemampuan tuan-tuan dan puan nak menghadap mereka-mereka ni semua. Pasal apa? Bila saya nak ke depan disekat. Kalau boleh saya ke depan. Kalau saya boleh berjumpa dengan Perdana Menteri, saya berjumpa dengan Perdana Menteri. Kalau boleh berjumpa dengan siapa lagi, Menteri Kewangan tu, saya berjumpa dengan Menteri Kewangan. Saya jelaskan kenapa. Kau jelaskan kat saya jelaskan kepada rakyat. Tapi itulah salah satu dia. Bila kita bercakap macam ni, ujung-ujung besok, kita akan kena panggil. Ini biasa. Politik sekarang, pengecut, penakut. Menteri-menteri sekarang tuan-tuan dan puan, goyang. Apabila rakyat mula bersuara, goyang. Kau tangkap. Inilah dia. Aku dah mula geram pada dia. Jangan main-main. Dan semua hilang. Suara-suara ni semua hilang. Mana pergi suara korang? Siapa yang bela rakyat? Ingat tuan-tuan dan puan. Waktu pilihan raya mereka ni akan turun ke kampung-kampung, ke rumah-rumah tuan-tuan dan puan. Saya akan bela tuan-tuan dan puan, saya akan bela rakyat. Tuan-tuan ludah saja muka-muka orang ni tuan-tuan dan puan. Saya akan buat secara live tuan-tuan dan puan. Kalau katalah ahli parlimen yang mana sekarang saya nampak, kalau tidak ada apa-apa yang dia pertindakan dia buat berkenaan dengan rakyat, kalau kata benda tu terjadi tuan-tuan dan puan, saya ludah muka dia orang tuan-tuan dan puan. Saya buat live video, tak apalah, kena tangkap apa ada hal. Saya tunaikan janji saya tuan-tuan dan puan. Jaga-jaga ahli parlimen sekalian.
Ketika rakyat tengah susah, rakyat tengah merana, korang hilangkan diri, korang diamkan diri, korang kunci mulut korang. Pasal apa? Korang takut. Korang takut, pengecut. Di dalam dewan saja korang berani, tetapi apabila realiti korang hanyalah seperti kucing, orang kata apa, yang takut. Inilah dia tuan-tuan dan puan. Tak boleh tahan saya dengar macam ni tuan-tuan dan puan. Ramai hari-hari saya dapat mesej bantuan. Saya tak mampu nak bantu tuan-tuan dan puan. Bila kita hantar pada wakil rakyat tolak betul-betul pasal apa? Saya Mr. J. Selalu balon wakil-wakil rakyat. Kita balon pasal benda betul. Takkan saya nak sujud dekat korang. Benda betul kita kalau benda betul kita terima, tapi kalau benda tak betul takkan kita nak kata betul. Kan? Jadi itulah dia. Inilah dia tuan-tuan dan puan. Saya harap apa yang saya cakap pada malam ni tuan-tuan fikir dan tuan-tuan nilaikan. Pertama kali saya cakap tadi berkenaan dengan isu moratorium. Kita harapkan kepada pihak kerajaan supaya kaji balik berkenaan kelulusan untuk Aisynar buat kali kedua. Data semua dah ada tuan-tuan dan puan. Tak perlu pening-pening, engkau hanya riliskan sahaja. Pasal data daripada Aisynar yang pertama tu dah ada. Tak perlu pening. Okay. Yang kedua berkenaan apa yang saya cakap tadi, Datuk Seri Ismail Sabri, terima kasih di atas keberanian beliau. Tahniah juga kerana apa beliau berani ke depan. Walaupun sering dikritik, sering dibalon oleh rakyat, netizen dalam media sosial, kita nampak komen-komen balon dekat kau, Pak Mail apa semua kan, tapi dia terima, dia reda. Kan, tetapi hari ni dia bersuara, dia penat tutup pintu depan, Azmin Ali buka pintu belakang. Sendiri mau ingat tuan-tuan dan puan. Inilah dia. Kerana apa? Orang sibuk nak jaga nyawa rakyat, dia sibuk nak jaga ekonomi. Ekonomi apa bendanya tuan-tuan dan puan? Negara kita ekonomi pun dah tengah down. Mana ada pelabur-pelabur daripada luar datang sekarang? Tak ada. Sepatutnya dia kena utamakan dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, pelabur-pelabur luar datang ke dalam negara kita ni melabur bukan disebabkan kerajaan, tetapi disebabkan rakyat. Apabila dia tengok sesebuah negara itu, rakyat dia kukuh, aman, harmoni, perpaduan dia kuat, tidak memberontak, itu dia orang datang. Bukan pasal kerajaan. Tak kisah kerajaan BN ke PN ke PH, tidak. Apabila dia tengok dia tengok rakyat negara itu, tuan-tuan dan puan. Apabila rakyatnya orang kata apa, aman, damai, perpaduan itu, barulah keyakinan pelabur-pelabur ni akan masuk. Bukan pasal kerajaan. Ini yang betul tuan-tuan dan puan. Diorang ingat kerajaan bukan pasal kerajaan. Kalau katalah kerajaan tu hebat macam mana sekalipun, rakyatnya huru-hara, tuan-tuan nak tengok pelabur nak masuk? Tak ada. Cakaplah kerajaannya hebat macam mana pun, tapi kalau rakyatnya huru-hara, memberontak selalu, tak adanya pelabur-pelabur masuk. Tetapi disebabkan rakyat. Rakyat ni tuan-tuan dan puan kena ingat. Rakyat. Ini yang penting sebenarnya. Jadi itu saja daripada saya pada malam ni. Kan, pasal hujan pun tak turun-turun. Itu dua perkara saya cakap tadi tuan-tuan. Ingat tuan-tuan. Jadi nasihat saya kepada semua, kepada NGO-NGO, sekali lagi saya nasihatkan, korang tolonglah, bantu, keluarkanlah apa yang patut, gunakanlah pengaruh korang untuk membantu rakyat di sekeliling yang perlukan bantuan. Kita ada banyak NGO yang berdaftar dalam negara kita ni, kan. Kita tak perlu nak harapkan mereka ni wakil-wakil rakyat ni semua, kerana wakil-wakil rakyat ni akan hilang. Penat saja kita pergi ke pusat-pusat don apa semua mengarut, dia akan hilang. Gaji puluh-puluh ribu dapat apa semua hilang. Dah lebihkan kroni dah apa semua. Yang penting kita bantu sama-sama kita. NGO masa inilah anda mainkan peranan, bantu, kan, upkan media sosial, upkan benda-benda semua, benda-benda baik kita upkan. Kita tenggelamkan ahli-ahli politik yang ada sekarang ni, yang bagi saya ahli-ahli politik sampah, pengecut. Suara diorang kena tutup, kena suap tuan-tuan dan puan-puan. Takut nak bersuara. Itulah dia. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum, salam perpaduan, salam keharmonian.